Assalamualaikum, salam sejahtera, kebersenangan Komari Kiongawi. Bersama saya sekali lagi Azizul Julirin dalam Come On Lang Podcast. Sebuah podcast audio siar yang mengangkat kisah-kisah individu yang berpengalaman dan berpengaruh khususnya di daerah Ranau agar dijadikan inspirasi dan juga motivasi buat kita semua untuk kita berubah menjadi lebih baik. Pada hari ini seperti biasa kita akan membawakan seorang individu yang akan memberikan kongsian berupa pengalaman dan juga kisah-kisah kehidupan yang telah beliau lalui sebelum ini, yang mana individu ini bukan dah calon-calon orang, yang mana beliau juga pernah menjadi orang yang bertanding di peringkat DUN di Ranau sendiri. Jadi saya akan terangkan sedikit latar belakang beliau. Dan sebelum itu saya jemput yang berbahagia Puan Georgina George ke Konti Kamonla Studio. Apa khabar Puan? Kabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya sebagai tetamu pada kali ini. Ya, terima kasih ya sudah hadir juga, walaupun ya kita paham Puan Georgina dengan komitmen yang pelbagai sudi juga untuk memenuhi kita punya jemputan lah. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu siapakah ikon pimpinan wanita yang bersama-sama kita pada petang ini. Diberi nama Puan Georgina George. Latar belakang pendidikan ijazah sarjana muda ekonomi kepujian daripada Universiti Malaya pada tahun 1969 dan menamatkan Master in Science Politik di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2021. Pada waktu ini menganggotai parti UPKO APKO dan macam jawatan sebagai ahli magister tinggi dan juga ketua APKO bahagian Ranau. Betul. Jadi sebagai seorang wanita menggalas jawatan sebagai ketua bahagian seluruh Parlimen Ranau, yang mana Parlimen Ranau ni untuk makluman para pendengar sekalian, dia lebih besar daripada beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia. Kalau kita letak negeri Perlis, negeri Melaka dan negeri Pulau Pinang, sekali di dalam daerah dan Parlimen Ranau ini besar lagi Parlimen Ranau. Dan pengucap itu digalas oleh seorang wanita, dan ini sebagai satu yang wajar untuk kita ambil inspirasi ya. Dan beliau terkenal dengan komitmennya dalam memperkasakan wanita khususnya di luar bandar melalui berbagai bantuan dan perjuangan khususnya dalam pembangunan ekonomi dan juga kebajikan wanita dan warga emas. Kenapa Puan fokus pada wanita dan warga emas ni, Pak? Okey, wanita ini adalah golongan yang perlu diberi perhatian. Kalau dari segi populasi pun, wanita ini hampir 20% daripada populasi Malaysia. Begitu juga di daerah Ranau ini. Dan selalunya wanita ini kurang diberi pendedahan dan juga bantuan-bantuan, dan disebabkan adanya stereotip bias, selalunya wanita ini lebih diketemukan dari segi ekonomi contohnya, dan disebabkan wanita ini selalunya stereotipnya sebagai suri rumah, orang yang lebih selalu di rumah. Jadi peluang untuk mereka meningkatkan kemahiran dari segi ekonomi itu kurang berbanding dari lelaki. Jadi maka di sana kita mengambil inisiatif untuk membantu wanita-wanita, memberi mereka kemahiran. Contohnya kita membuat kursus, membuat bank, di mana wanita ini sebagai suri rumah pun boleh berkecimpung dalam perniagaan secara partai.
contohnya mereka tadi membuat bahan di rumah dan memasarkannya kepada kredit ataupun menjual di kampung saja dari rumah. Jadi dengan adanya kemahiran ini mereka dapat membantu ekonomi keluarga. Jadi itulah saya melihat bahwa wanita ini sebenarnya golongan yang sangat berusaha, ya, sangat berusaha. Dari segi kalau kita tengok dalam keadaan di rumah, mereka mampu menjaga keluarga, mampu membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak. Jadi mereka pun boleh melakukan, orang bilang multitasking wanita ni kan. Jadi mereka pun perlu satu kemahiran untuk mereka mengembangkan kemampuan jadi itulah kenapa kita ambil. Sebenarnya bukan saja khusus membuat bar. Saya juga pernah mengajukan khusus craftongan, buat mandi. Sebab dalam di rumah kalau ada masalah lapang mereka boleh buat mandi ini dan boleh memasak, dan jadi adalah tidaklah bergantung sepenuhnya kepada suami dari segi kewangan. Jadi mereka pun boleh berdikari walaupun sebagai seorang sulung. Jadi saya melihat itulah cara kita boleh membantu. Di antara cara kita boleh membantu, kita tidak bagi mereka ikan, tapi kita bagi mereka paicin Ikan sih gitu. ya, kemahiran untuk golongan wanita ini. Jadi saya berusaha sekarang ini, saya nampak inilah yang boleh membantu wanita. Kita bagi kemahiran, Ya. dan kemahiran itu yang diorang dapat tu diorang boleh buat dari rumah. Tidak payah semestinya menyewa prinsipalnya kayak tu. Sebab itu memerlukan modal yang besar. Kita coba bagi kemahiran dengan modal minimal. Jadi mereka tidak perlulah membeli mesinnya besar-besar. Setakat apa yang ada di rumah itu pun boleh digunakan. Ya, wah luar biasa, ha? Puan Georgina melihat satu perspektif yang lain. Maksudnya sebagai seorang wanita tetap boleh menjalankan aktiviti ekonomi dengan diberikan kemahiran dan tetap menjalankan rutin sebagai seorang ibu dan mengusahakan ya mungkin ini juga sebagai pendapatan tambahan selain daripada aktiviti yang sedia ada. Jadi itulah latar belakang Puan Georgina serba sedikit dalam apa yang beliau hasratkan dalam pemerkasaan wanita, dan kita akan kita akan teroka lagi isi hati dan fikiran Puan Georgina. Jadi Puan Georgina dikenali sebagai seorang wanita di Ranau yang sebaris dengan pimpinan di kalangan pemimpin politik pada waktu sekarang sebagai ketua bahagian, dan seperti saya sebutkan pada awal tadi, beliau pernah bertanding di pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020 di kursi Dun Paginakan, dan pada waktu itu beliau merupakan satu-satunya calon wanita di seluruh parlimen yang bertanding di semua dun, di 3 buah dun di Ranau, dan beliau juga merupakan wanita pertama yang bertanding di Dun Paginakan. Jadi ini juga satu yang bukan mudah untuk memecahkan tradisi kaum lelaki itu. Dan dari sana pun kita sudah nampak bahawa semangat dan perjuangan meletakkan wanita sebaris dengan para lelaki bukan mengambil alih peranan sebenarnya, tapi lebih kepada melengkapi apa yang sedia ada. Jadi yang kita yakin juga Puan Georgina memiliki dan melalui satu latar belakang yang membentuk seperti hari ini, sehingga ia menyelesaikan master juga dalam sains politik di UKM, sehingga itu juga bukan sesuatu yang mudah dalam keadaan menjalani jawatan sebagai pemimpin politik, juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Jadi kita akan dengar, kita akan tanya Puan Georgina macam mana latar Puan Georgina membesar sehinggalah pada zaman universiti, kemudian alam pekerjaan yang terawal, sehinggalah menjadi ketua bahagian Parti APO Ranau pada saat ini. Okey, silakan Puan. Terima kasih. Jadi ini latar belakang membesar saya bermula daripada dari kanak-kanak lah. Ya. Okey, saya sangat berpuas sebenarnya sebab saya merasa macam mana membesar
dengan suasana kampung dan juga membesar di Pekanbaru. Okay. Kalau boleh tahu kampung di mana tuh? Di Kampung Lasi. Okay, Kampung Lasi Ranau. Jadi apa yang kamu kanak-kanak zaman saya rasain untuk ya masa membesar, main lastik, main gulik, main getah itu semua saya ikut masuk hutan sebab saya waktu itu membesar di kampung. Jadi saya ini ada satu orang abang dan seorang adik perempuan saya di tengah-tengah. Jadi masa itu ayah saya buka bengkel offshore dan kami ada pembantu rumah, tapi dia tidak mau jaga kalau lebih daripada satu orang hendak. Jadi adik saya yang paling kecil dia jaga adik saya. Jadi kan memandangkan saya ini tidak ada kawan, dan abang saya dia banyak geng-geng dia kawan dia udah lelaki di kampung. Dan ayah saya bagi syarat dengan abang saya kalau dia mau pergi bermain dia mesti bawa saya. Sebab kalau tidak ada yang mau menjaga saya kan, dan ibu saya adalah seorang bidan jururawat desa. Jadi dengan terpaksa abang saya bawa. Jadi daripada kecil saya bermain dengan bahkan lelaki, lebih kepada lelaki sebab kawan abang saya, kawan-kawan abang saya. Itu yang punya melastik main guli sangat. Jadi itulah main sepuk, sumpik, sepuk. Itu semua saya main sebab saya ikut abang saya. Jadi abang saya dengan keadaan yang marah di waktu itu sebab sedialah satu-satunya dalam kawan dia yang terpaksa bawa adik dia perempuan bermain ya. Jadi main bersikal semua saya ikut dia. Sebab saya tidak ada kawan kan, jadi saya ikut dia. Jadi semua tu permainan yang orang bilang budak-budak kampung main itu semua saya main. Lasak-lasak, Semua lasak-lasak. panjat pokok, mandi sungai. Mandi sungai tempat kami itu tidak ada sungai, cuma dia ada palupan. Wah, boleh lambahan juga tu sama juga. Jadi masuk hutan, keluar hutan, cari biji getah. Itu semua saya main. Lepas tu kemudiannya ayah saya buka kedai payap. Kedai payap yang pertama di Ranau. Dan waktu itu saya membesar di kawasan Pekanbaru lah, sebab kami tinggal di kedai. Jadi hari-hari itu bermain dengan kawan-kawan yang keluarga buka kedai juga. Jadi pada masa 80-an itu kereta sangat-sangat sedikit di Pekanbaru. Bukan macam sekarang ya, tapi tidak ada parking. Dulu kami boleh main kejar-kejar di Pekanbaru. Sebab kereta dia sangat-sangat sedikit lah waktu itu. Dan waktu itu macam petang tu kan sunyi saja di Pekan. Jadi saya dengan kawan-kawan yang di Pekan ni kami main polis pencuri pun di Taman 100 tahun itu. Kayak gitu tempat kami punya permainan. Sebab bila kami main, kalau budak-budak ni tidak sana kalau tidak main berlari-lari kan, main mesti berlari. Jadi kami selalu kena marah dengan toket-toket kedai. Sebab kami lari di kaki lima itu akan mengganggu mereka berniaga. So dulu banyak barang dalam letak di luar, di kaki lima. Jadi tempat yang kami boleh bebas bermain adalah di taman di Pekanbaru tu. Jadi taman 100 tahun itu taman yang sekarang ni ada parking taksi itu. Itu adalah tempat kami. Dan kemudian ada taman yang kira baru bagi kami di Lutut yang dekat cave itu. Jadi main setel di sana, main takuk-takuk, Sembunyi itu di cena-cena bunga yang di Pekanbaru di taman-taman. Jadi saya sangat bertuah sebenarnya sebab saya merasai suasana yang berbeza. Suasana yang di kampung, macam mana anak-anak di kampung bermain, dan juga saya merasa suasana membesar di Pekan. Jadi kemudiannya ayah saya kami pindah balik di Kampung Lasi itu, dan itu saya sudah meningkat di sekolah menengah. So saya sekolah menengah, dulu saya sekolah rendah di Paining. Jadi dulu tuh kalau sekolah Cina tuh wajib masuk kelas peralihan. Sebab mereka rasa BM
budak-budak yang bersekolah Cina ni tidak berapa bagus kan, jadi dia pergi kelas peralihan. Jadi saya bersekolah di SMK Mas Hande dari peralihan hingga ke tingkatan 3. Tapi surprisingly budak-budak yang dari private ni, kalau seluruh tingkatan tu nombor 1, 2, 3 tu bahasa Melayu diorang juga yang nomor satu sampai top 10 lah, ya, daripada keseluruhan. Sebab dulu-dulu masanya ni SMK masanya ni kira sekolah yang keren. Iya betul. Di Ranau masih sedikit lagi sekolah menengah. Daripada luar daerah pun datang sekolah di Dari SMK. luar daerah pun sekolah di Masane. Kalau macam Buntuhan pun datang dulu baru sampai tingkatan 3, jadi tingkatan 4 menengah atas wajib ke Masane kan. Jadi di Masane dulu memang ramai student dan kalau peperiksaan tu macam satu tingkatan saya tu 1, 2, 3 tu perdagangan. Jadi satu aliran tu mungkin ada 4 kelas begitu. Dan keseluruhan tu kalau saya silap waktu saya tingkatan 1 ada 12-13 kelas. So ada 3 aliran, ada perdagangan, pertanian dan SS ataupun seni perusahaan, seni rumah tangga. Jadi dengan student tu dalam satu tingkatan tu mungkin dalam 100 lebih untuk satu tingkatan, ramai sebab dia kadang-kadang sampai 12 kelas, 13 kelas. Ini mendengar rendah lah. So dia akan ada bila kita exam tu dia akan exam keputusan keseluruhan tingkatan. Bukan kelas kita saja tapi keseluruhan tingkatan. Dan yang masa batch saya bu keseluruhan tingkatan tu ya 1, 2, 3 tu semua yang repeating juga. Termasuk pon juga. Salah satu lah. Jadi mungkin itulah menyebabkan pada akhirnya sekarang ini tidak ada lagi kelas peralihan. Pelajar-pelajar daripada sekolah aliran Chinese macam Yukari kan bila dia ke sekolah menengah dia terus generasi 1 juga. Sebab mungkin itulah kanak-kanak di sekolah Chinese pun mungkin sudah boleh Bahasa Melayu dengan baik dah, ya, kemahiran bahasa dia sudah meningkat ya, gitu. Jadi sekarang ni memang tidak ada sudah kelas peralihan. Dulu tu masih ada masa biasanya kan masih ada. So kita akan masuk peralihan dulu, dari peralihan baru kita tingkatan 1. So selepas tingkatan 3 tu saya pindah sekolah. Saya ke asrama penuh di Bukit Padang dulu. Sekolah menengah sains Sabah. Sekarang sekolah menengah sains Sabah. Masa saya bersekolah dulu sekolah berasrama penuh Sabah, SBPS. Ya, sekarang SNESH. Saya sekolah di sana dari form 4 sehingga 6 atas. Kemudian saya melanjutkan pelajaran TUM lah 3 tahun. Saya batch yang 3 tahun ni. Sebelum senior saya tu 4 tahun. Jadi masa saya convocation tu ada 2 batch. Sebab batch yang 4 tahun dan batch yang 3 tahun tu dia keluar serentak tahun yang sama. Jadi pada tahun 99 tu bilangan graduan yang keluar tu dia lebih ramai dibanding tahun sebelum tu. Sebab I think waktu tu kementerian memperkenalkan sistem 3 tahun. Dan saya salah seorang daripada batch dulu lah. Batch pertama. Batch pertama pada waktu tahun 96. Jadi 96, 99. Jadi pada tahun akhir tu kami dengan yang sini tu dia akan masuk dalam kelas yang sama. Sebab subjek yang sama. Jadi masa kami keluar tu dia nampakkan student graduan tu ramai. Sebab dia sekali keluar daripada universiti. Jadi memang dengan keadaan ekonomi waktu tu 99 tu belum berapa pulih daripada 97 tu kan. Jadi memang agak susah mencari kerja lah waktu tu. Jadi saya balik, kebetulan ayah saya dia buka balik bengkel dia, jadi saya bantu sekejap lah. Itu sebenarnya dana belakang lah. Membesar dalam keadaan yang bagi saya sangat-sangat bahagia sebagai seorang kanak-kanak
membesar dalam keadaan yang sangat happy lah, happy. Sebab saya rasa childhood saya tu penuh dengan bermain-permain, ya. Di samping itu kita sekolah dan tidak ada yang macam kenangan yang tidak baik lah. Bagi saya sangat bernasib baik sebab saya merasa sama ni kanak-kanak yang dalam suasana yang harmoni, suasana yang happy, dengan boleh merasai permainan. Dulu tu kalau kita boleh beli mainan yang mahal-mahal tu macam bertuah betul. Jadi kita akan guna resources apa yang ada dalam biji getah itu free kan? Yeah. Jadi kita gunakan dikit itu pun boleh buat kita happy. Okay? Dulu walaupun biji getah, tapi anak-anak dulu sudah berinovasi. Dalam kulit isi biji getah tu masuk dengan lilin. Dia akan jadi lebih keras. Jadi itu semua kita merasai. Itu dia punya trik. Trik dia. Sebab band getah ni siapa yang paling tahan biji getah dia itu dia menang. Yeah. Jadi bila kita lawan itu kalau tidak pecah, kita menang. Jadi ada yang berfikirannya lebih inovatif sih. Yeah. Walaupun kira main boleh tu dia. Kan sebab dia fokus original, dia kulit isi biji getah tetap dia masukkan dengan ini. Yeah. Jadi tapi tidak salah juga orang boleh buat juga kan, boleh juga buat. Sebenarnya salah lah kalau kita betul kan. Cuma ayalah ada yang lebih kreatif kan, lebih kreatif. Itu macam politik juga itu pun. Jadi dalam hidup dia tu dia punya itu mesti berinovasi dan kreatif lah. Dan jadi itulah sedikit latar belakang saya sebelum membesar dalam suasananya ni cukup harmoni, cukup happy, gembira dan juga sebenarnya lebih banyak pengajaran saya. Ya, betul Puan. Kalau dapat saya gambarkan dari keadaan itu kan, waktu itu daerah Ranau masih lagi belum sibuk macam sekarang. Betul. Belum lagi jam waktu ujung minggu, belum lagi kereta masih boleh kira. Kita yang langgar kereta, bukan kereta langgar kita. Jadi dan saya lihat waktu itu industri biji kuprum pelempungan itu sudah mula dijalankan. Jadi ramai juga orang datang ke Ranau untuk berbelanja pada setiap ujung bulan kan. Waktu itu saya rasa ekonomi di Ranau itu yang lebih bergantung kepada lombok mamuk. Ya, dengan setiap kali masa gaji kita akan nampak suasana yang meriah di Pulau Ranau dengan pekerja dari keluarga mereka turun, dan dulu ada satu bas disediakan oleh syarikat pelombongan. Dia akan membawa yang tinggal di Batu Dua tu Milut, kawasan untuk pekerja Lombok dan keluarga mereka tinggal. Dan bas itu percuma. Dia naik dari Batu Dua turun pergi Pekan, dari Pekan naik ke Batu Dua. Jadi dulu ni kan masa sekolah di Masale, saya menganggap sejen ambulan. Dan selalunya kami ada projek job week. Maksudnya kami cari kewangan untuk persatuan dengan melakukan berbagai kerja lah. So salah satu tempat yang sering kami pilih adalah Batu Dua. Tempat para pekerja Lombok. Yes, terutamanya kepada officer. Jadi kami akan ke rumah officer tu ketuk-ketuk, kami beritahu kami ada menteri Ketua Persatuan dan kami sedang mencari dana, tapi kami boleh buat kerja. Jadi diorang akan bagi kami tolong lap cermin, bersihkan kawasan dorang. Lepas tu diorang akan donate lah berapa saja. Jadi itu adalah salah satu kawasan yang kami suka pergi. Sebab pengangkutan pun percuma. Kami naik bas dari Pekan pun pergi sana. Lepas tu suasana dia pun macam dulu tidak ada perumahan di daerah mana, itu yang perumahan saja yang tersusun, yang terancang. Jadi salah satu tempat memang yang harus setiap kali ada program job ni cari
dana ni kami ada terusan ke Batu Dua lah. So jenangan dulu tu kan ya bila membesar dengan rakan-rakan sebab ya pekerja-pekerja dari di Lumut Mamu tu daripada pelbagai daerah. So membesar dengan rakan-rakan yang tinggal di sana tu pun satu pengalaman yang manis lah. Kita boleh merasakan macam anak muda sekarang ni pelajar-pelajar dia sudah merasa sebab sudah demolishkan, sudah diubah. Jadi kita tidak akan tidak tahu lagi keadaan waktu. Jadi itu juga sedikit sebanyak membentuk jati diri Pondok Jina daripada anak kampung jadi anak pekan. Kemudian saya ingat perjalanan daripada pekan ke Batu Dua pun bukan dekat kan. Jadi itu pun sudah membentuk jati diri itu. Buat kerja terus berlawanan, membantu, dan itu masuk poket sendiri kan masuk Venture? Ini masuk persatuan. Jadi bila kita ada program macam camping ataupun apa-apa program kan, lepas tu kan persatuan Senjana Belah ini dia lebih kepada pasar belah sabit merah. Jadi keperluan untuk amatan make it itu kan, kita perlu ada banyak waktu sukan. Kita perlu ada perlu semua. Jadi itu lebih dia dikumpul tu dari gunakan itu. Dan satu lagi yang membantu confident. Sebab bila kita pergi ke tempat rumah orang ni confident kan. Jadi kita memberanikan diri untuk mencari dana untuk persatuan. Jadi bila kita pergi itu berkumpulan mungkin ada dalam 5 orang, 6 orang. Jadi masa mula itu kita bersurung-surung lah. Kalau kita malu-malu kan, sebab kita tidak kenal siapa tuan rumah itu. Lepas tu kita mau bercakap, meyakinkan tuan rumah itu bahwa kita buat ini untuk persatuan kita. Jadi itu pun semua membentuk jati diri confident level setiap ahli yang buat kerja mingguan itulah. Itu membentuk kemarin insania atau soft skill. Soft skill. Mau berunding kan, negotiation, communication. Yes, jelas semua. Dan itu latar belakang daripada Pondok Jina beraktiviti aktivisme di sekolah menengah. Bagaimana pula di peringkat universiti? Kira ada individu yang dikenali di sana, ada persatuan yang dianggotai. Waktu di UN dulu, kami ada satu persatuan Pemasa. Persatuan mahasiswi Sabah. Saya ingat sampai sekarang masih ada. Masih ada. Bagi masa saya di universiti, persatuan inilah menjadi persatuan yang saya anggap baik. Dan kami sentiasa buat aktiviti bersama rakan-rakan dan Sabah lah. Bukan bilang kenegerian, tapi selalunya bila kita berjauhan daripada keluarga, bila kita pergi satu tempat dan kita jumpa orang-orang yang sama dengan tempat kita akan lebih rapat. Jadi mahasiswi Sabah yang mengerti permasalahan itu macam keluarga kita sudah masa di sana. Jadi setiap kali ada aktiviti, ada peluang, kita akan berkumpul bersama. So kalau keluarga hilang kerinduan kita dengan negeri, dengan keluarga kita kan, sebab kita ni kira jauh lah. Dulu tu 90-an itu tiket kapal terbang tu boleh tuan mahal. Mau 1,000 lebih untuk pergi saja. Jadi belum ada alternatif kan, hanya satu saja mas waktu tu. 1,000 waktu itu mungkin sekarang 10,000 barangkali. Ini lagi dia tahu pun 5,000 begitu lah. Dalam 3-4,000 lebih kan. Tapi bila kita student, kita boleh dapat kita play student card, kita boleh dapat 15%. Tapi itu pun on standby basis. Jadi kadang-kadang kalau full bermalam lah kita dijemput, tunggu sampai ada yang seat available. Jadi memang jarang lah kita bandingkan. Jadi kawan-kawan tu tempat kita melepas rindu, sebab satu mungkin ialah bahasa yang sama kan, latar belakang yang hampir sama kan. Jadi itulah kita rapat. Jadi dalam persatuan itu banyak aktiviti yang kita buat. Ini saya masih ingat saya buat satu aktiviti program khas untuk wanita perempuan mahasiswi Sabah. Jadi kita buat satu aktiviti
program untuk mahasiswa Sabah di Dewan agak besar juga Dewan di Embok tu. Jadi semua mahasiswa Sabah kita berkumpul lah di sana. Jadi ada juga sukan waktu itu saya aktif sukan wakil daripada UN sebab pada masa saya duduk di sana tu kami ada sukan untuk khas untuk pelajar-pelajar Sabah. UM, UPL, USM, apa itu, UTM tu macam baru ad hoc lah dorang. Tapi yang ketiga ni persatuan ni sudah lama kan, jadi sudah kena recognize dan itu dianjurkan oleh UTJ oleh Kerajaan Sabah. Jadi kami satu kali tu kami pergi USA. Banyak sukan lah. Jadi tapi dia punya peserta mesti mahasiswa Sabah saja. Jadi kemudiannya masa tahun akhir saya itu UM tuan rumah. Jadi setiap tahun tu bergiliran lah universiti yang menjadi host. Banyak juga sukan bola sepak, badminton, bola keranjang, bola pantai apa. Jadi tiga itu untuk merapatkan hubungan pelajar-pelajar Sabah di Semenanjung. Jadi masa itulah kita berkumpul berjumpa kan walaupun berlain universiti tapi kan dia semua orang Sabah, semua mahasiswa Sabah. Jadi di sana berjumpa. Sana nak kita jumpa kawan-kawan kita yang dari Ranau. Yang mungkin dia di UPM, ada yang di USM kan. Jadi berjumpa berjumpa di sana. Jadi pengalaman yang apa ni satu kenangan yang baik dan indah bagi saya di universiti sebab kita boleh apa itu mengeratkan silaturahim sesama rakan bacaan daripada Sabah dan yang di UM sendiri tu sampai sekarang kami masih berhubung masih rapat lah sebab kalau kirakan masa itu kan hampir hari-hari kami lepak kami masa itu ni UM dia ada sediakan satu floor khas untuk bisa bersatu bila dia satu sekretariat kecil untuk jadi di sana baik kita tahu ada masalah rakan-rakan dari Sabah yang sama-sama kita pun orang kali membantu jadi kita tidak berasa bersendirian lah di sana. Sa akrab dah. One sir, Yes. saya boleh bayangkan waktu itu belum ada telepon, belum ada WhatsApp. Jadi interaksi itu betul-betul interaksi fisikal yang sangat orang kata ikhlas dan tulen Ada public policy pada akhir tu yang baru 1999 itu baru semua mengatakan kemudian Motorola, Nokia, sampai besar tu kan dan mahal. Ya dan mahal. Yes, ya. Kalau rakan-rakan pun ada juga rakan-rakan kita masa itu yang apa ni bekerja tapi cuti belajar. Jadi kita bila ada masalah sebab mereka ni lebih berusia. Jadi bila ada masalah itu kita akan rujuk dengan orang walaupun sama-sama tahun 1 atau tahun 2 tapi mereka ni lebih berusia yang sudah berpengalaman dan mereka cuti belajar jadi kita tidak macam kita ada orang yang kita rujuk lah ke masa di sana. Jadi jelas saya cakap kalau masa di UM pun walaupun kita masih indra kita berjauhan dengan keluarga tapi adanya rakan-rakan ini mendekatkan kita jadi kita tidak rasa sendirian di tempat orang. Right Puan. Jadi kita sudah kenali Puan Regina, pesan latar membesar, kemudian sekolah menengah sampai ke peringkat industri. Ternyata Puan Regina memang seorang yang suka untuk beraktivisme dan suka berada dalam satu pasukan, satu tim, satu organisasi pertubuhan. Tadi itu membentuk sedikit kesedaran dan juga mungkin kecenderungan untuk terjun dalam dunia politik yang memerlukan kepada pengurusan organisasi dan sebagainya. Baik, kita lihat sebentar untuk sesi yang pertama dan kita akan sambung semula pada sesi kedua
dengan soalan yang lebih menjurus kepada kepemimpinan wanita dalam politik. Selamat kembali ke Common Lab Podcast. Masih bersama dengan saya Puan Eugenia bagi sesi kali ini dengan tajuk Ikon Kepemimpinan Wanita. Dan Puan Eugenia pada sesi awal tadi telah pun sama-sama berkongsi sama kita tentang latar belakang kehidupan beliau ketika membesar sampai kepada sekolah menengah, sampailah kepada aktivisme beliau dalam zaman universiti dahulu, ketika bersama-sama dengan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Sabah di Universiti Malaya, dan juga dan aktiviti bersama dengan Pelajar Sabah Sarawak kan saya Sabah di seluruh universiti di Semenanjung, Malaysia. Dan masuk kepada Ibu Parti pertama kepada podcast kita yang kita mau tahu daripada Puan Eugenia sendiri ya. Puan Eugenia terlibat seawal umur 25 tahun selepas bergraduasi dalam dunia politik. Tapi kita mau tahu bagaimana Puan mula terlibat dengan politik itu, dan mungkin apa parti yang diranggotai, dan mungkin siapa individu-individu yang terlibat dalam mendorong ataupun memberi cetusan inspirasi kepada Puan untuk mencoba di bidang politik. Okey, silakan. Keluarga saya, ibu dan ayah saya ni pun orang politik. Ya, dia bermula dari latar belakang keluarga yang terlibat secara aktif, secara langsung dalam politik lah. Di mana ayah saya dan ibu saya selalu mengikuti pemimpin-pemimpin politik untuk masuk melawat ke kampung-kampung, dan ibu saya pun ada jawatan dalam pergerakan wanita. Dan bila saya sudah graduate itu pada 99, jadi saya apply member dalam PDS. Tapi pada masa waktu yang sama itu PDS itu dijenamakan semula sebagai Parti APKO, dan ini semua berlaku di Dewan Masyarakat Ranau, dan saya sendiri hadir semasa penjenamaan semula itu. Satu sejarah yang besar bagi APKO, di mana pada tahun itu, pada masa itu Parti Demokratik Sabah dikenali sebagai Parti APKO sehingga pada hari inilah. Jadi saya bermula Aku masih lagi direktur Pasuk Memungkung Kadazan Dusun Nurut Organisation lah. Okay. tahun berapa tu Puan? Tahun 99. Jadi bila saya sudah balik daripada sudah tamat, sudah belajar, sudah graduate, pada tahun 99, kalau saya tidak silap November, penjenamaan semula itu berlangsung di Dewan Masyarakat Ranau. Dari sana tu saya bermulalah sebagai ahli parti, dan kemudiannya selepas 2 tahun begitu, saya dipanggil oleh Ketua Bahagian Ranau pada waktu itu, mendiang dapat Persunian Gubak. Jadi dia cakap dengan saya, dia bilang, tolong dulu saya pun ni macam akhiran juga lah, apa yang dia mau minta tolong. Dia bilang, boleh kau tolong jaga pejabat APKO Ranau? Saya bilang, sebagai apa? Setiausaha kerja. Jadi pada waktu itu saya masih lagi belum ada kerja kan, jadi saya cakap dalam hati saya, why not kan. Tapi saya cakap dengan dia, tapi saya tidak minat politik. Oh tidak, dia kau jaga pejabat saja, dia bilang. Tapi ada orang datang, kau layan orang gitu. Jadi bila saya sudah jadi setiausaha kerja APKO Ranau pada waktu itu, kemudian dia cakap dengan saya, saya nanti kamulah penolong setiausaha bahagian. Dia jawab macam tu. Jadi dia bilang, sama juga kalau sudah di pejabat ni, alang-alang kau penolong setiausaha bahagian lah, nanti itu milik kau tolong buat begitu semua. Jadi pada masa itu di sanalah saya belajar macam mana berhadapan dengan masyarakat, sebab
sebagai pejabat ADUN YB. Walaupun itu bukan pejabat ADUN, itu pejabat parti, tapi rakyat selalu datang di sana untuk menghantar surat untuk bertanya mengenai YB. Jadi di sanalah saya bermula macam mana kita berhadapan dengan rakyat, macam mana mau melayani rakyat begitu. Jadi daripada itu kemudiannya Datuk Serinian ini dia cakap dengan saya sudah bagi tahu dengan Ketua Wanita APCO Pusat, kamu akan jadi salah seorang exco wanita. Jadi dia bermula daripada setiausaha kerja sebagai setiausaha kerja, and then dia pergi penolong setiausaha bahagian, lepas tu exco wanita APCO. Dan apabila kawasan Ranau ini ada persempadanan semula Kedinatan, Keranaan dan Pundasang, jadi Datuk Serinian itu dia sebagai ketua bahagian APCO Keranaan, sebab dia sudah ada 3 bahagian, dan waktu itu bahagian APCO mengikut kawasan Dun. Jadi bila Datuk Serinian sebagai ketua bahagian, dia lantik saya sebagai setiausaha bahagian APCO Keranaan. Dan saya stay dengan exco wanita, dan pada waktu itu saya lah satu-satunya exco wanita yang kira masih muda, baru dalam 25 tahun. Jadi saya sangat bertuah sebenarnya bila saya sebagai exco wanita yang muda, dan saya selalu dihantar ke program ataupun bengkel seminar Women's in Politics. Jadi ada Young Women in Politics, dan kursus bengkel seminar ini selalunya di Kuala Lumpur yang melibatkan ramai wanita-wanita muda. Jadi saya diberi peluang untuk mewakili APCO dalam program-program tersebut, dan berkenalan dan berkongsi pendapat dengan wanita-wanita muda yang aktif dalam politik. Jadi dari seluruh Malaysia. Kemudiannya saya juga berpeluang mewakili Malaysia, APCO dan Malaysia, ke kursus yang melibatkan 3 negara, Malaysia, Philippines dan juga Indonesia. Jadi kursus pertama itu dia lebih kepada pembentukan wanita dalam politik, di mana kami diajar untuk public speaking, dan kami pun diharuskan mengajar rakan-rakan yang lain, TOT lah, macam TOT. Jadi dia ada 2 seri. Seri pertama itu di Kuala Lumpur dan seri kedua di Indonesia, dan melibatkan 3 negara. Jadi bila saya sudah bermula daripada setiausaha kerja, pergi penolong setiausaha bahagian, exco wanita, kemudian ke ahli majlis tertinggi juga. Jadi boleh kira dalam 20 tahun lah kan, lebih 24 tahun sudah, 24 tahun. Jadi saya bermula dari bawah sebenarnya, daripada setiausaha kerja tu. Jadi pada masa itu saya pun bertanya lah apa skop kerja saya ni. Jadi dia cakap, kalau kamu duduk sana tu kamu tahulah juga. Sebab mula-mula saya jawab saya tidak mau dalam politik kan. Jadi dia bilang dulu manually, keahlian itu manually. Jadi dia bilang aku buat data entry lah, sebab pada komputer. Jadi masukkan semua data-data keahlian tu masuk dalam sistem komputer. Lepas tu yang saya tidak diajar ni adalah macam mana berkomunikasi dengan masyarakat yang datang kan. Jadi itu saya belajar sendiri, macam mana berkomunikasi. Dan di sana juga saya menjadi seorang pendengar yang baik, sebab bila rakyat datang ni selalunya mereka meluahkan masalah diorang, meluahkan keperluan diorang gitu. Jadi saya akan mendengar dan mencatat. Dan di sanalah communication skill saya tu lama-lama dia semakin baiklah, sebab bermula dari sana. Dan kita sentiasa
berkomunikasi dengan masyarakat, sebab ialah berhadapan dengan orang dengan 1,001 jenis orang ini. Karena ini bukan senang sebenarnya, tapi kita pelan-pelan kita belajar, dan saya belajar dari sana dan sehingga kini dalam 24 tahun itu banyaklah yang saya hadapi sendiri. Mentor saya, Mendianda Keseringan, dia pun sebenarnya banyak menolong saya membentuk diri saya, dan semasa beliau menjadi adun dan menteri pada tahun 2013 hingga 2018, saya sebagai PPM ya. Dan dalam perjalanan karier politik saya ni, saya sangat bertuah sebab saya berpeluang untuk menjawat pelbagai jawatan. Pada tahun saya berhenti sekejap, saya dah dalam 2 tahun saya berhenti actively dalam politik apabila saya dapat tawaran kerja sebagai mula-mula penolong pegawai tekun daerah Ranau. Saya dengan saudara Jasmine adalah orang yang pertama buka pejabat tekun kami di Ranau. Kami staff batch pertama. And then pada 2003 semasa pilihan raya negeri itu, bila Dato' Iwan Ibin menang pada Wakil Dun Perkhidmatan, itu pertama kali itu Dun Perkhidmatan dan Dun Keranaan ada bertandinglah sebab kawasan baru. Jadi saya ditawarkan sebagai setiausaha sulit kepada Dato' Iwan Ibin. Jadi selama 4 tahun sehingga 2008. Kemudian pada 2008 saya ditawarkan sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Presiden Parti ketika itu, Datuk Tan Sri Bernard Tompok. Jadi dan berpusat di Putrajaya. Jadi pada 2003 hingga 2004 hingga 2008 tu di kerajaan negeri, sentiasa sulit kepada Menteri Kerajaan Negeri. Jadi di sana saya banyak belajar mengenai pentadbiran kerajaan negeri, bagaimana kerajaan negeri ini berfungsi, bagaimana setiap kementerian di kerajaan negeri ini berfungsi. Jadi banyak yang saya pelajari lah. Kemudian pada 2008 hingga 2013 tu, bila saya dilantik sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Tan Sri Bernard, saya banyak mempelajari kerajaan persekutuan, bagaimana kerajaan persekutuan ini berfungsi di peringkat kementerian. Jadi banyak pengalaman lah saya belajar pada waktu itu. Dan kemudian pada 2013 semasa Dato' Mendianda Keseringan menang sebagai adun Perkhidmatan, beliau menawarkan jawatan sebagai PPM kepada saya. Dan PPM ni kita base di Ranau, jadi kita belajar macam mana berkomunikasi, membantu rakyat di peringkat grassroots pula. Jadi itulah saya sangat bertuah, berpeluang jawatan peringkat negeri, peringkat persekutuan, dan juga peringkat grassroots di berbagai peringkat. Jadi setiap peringkat ni kita menghadapi perkara yang berbeza di setiap peringkat. Jadi grassroots ni bagi saya peringkat yang sangat menarik, sebab di grassroots ni lebih kepada kita mendengar masalah rakyat, membantu rakyat secara langsung, sebab mereka akan datang kepada kita dan kita cuba sedaya upaya untuk membantu mereka. Jadi selama 5 tahun sebagai PPM tu di kawasan Perkhidmatan, jadi saya bersyukurlah banyak pengalaman berjumpa dengan rakyat, mendengar masalah rakyat, sebab sebagai PPM tu saya adalah kira macam nombor 2 kepada Adui, pada YB di kawasan itu. Jadi Selalu di kawasan. ya, YB bukan selalu di kawasan. Dalam kementerian. Yes, sebagai menteri dia ada komitmen di kementerian, dan saya sebagai orang nombor 2 dia, orang kanan dia.
Dan saya bagi pihak dia selalu rakyat akan datang berjumpa dan meluahkan masalah diorang, keperluan diorang, dan saya akan bawa semua ni setiap minggu. Saya ni saya sudah committed bahawa setiap apa yang dibawa oleh rakyat itu saya akan bawa kepada adun, dan setiap minggu tu mesti kami akan berjumpa. Dan kadang-kadang tu sampai 3 jam membincangkan masalah rakyat, menyampaikan permohonan rakyat, berbincang dengan YB, Mendiang Datuk Seri. Kadang-kadang kami tidak perasan 3 jam sudah duduk dan berbincang, dan saya sangat bersyukurlah sebagai mentor Datuk Seri ni. Dia tidak lukit ilmu. Bila ada masalah begitu, dia akan cakap dengan saya, Georgina, kalau begini punya masalah, begini cara penyelesaian. Jadi selama pekerjaan dia tu, dia sentiasa berkongsi pengalaman dia. Jadi saya pun macam secara langsung belajar macam mana menangani masalah rakyat begitu. Jadi 5 tahun itu, dan saya pun ubah dalam pejabat saya dalam UPPM tu, setiap minggu wajib ada mesyuarat staf. Jadi ada 5 mukim dalam perkhidmatan tu, 5 pemaju mukim, 2 staf di pejabat. Jadi setiap minggu saya akan duduk bersama staf saya, kami akan berbincangkan di mukim satu ni apa masalah dia, ataupun ada yang direct dengan saya kan, orang itu saya akan beritahu pemaju mukim dia, ada orang dari kampung ini jumpa saya begini masalah, jadi saya mau kamu pergi ke kampung itu dan report back punca masalah itu. Jadi itu compulsory, setiap minggu saya akan buat mesyuarat. Saya rasa lebih efektif. Masalah tu saya boleh dengar dan kita cuba penyelesaian, dan setiap pemaju mukim pun tahu apa yang berlaku di kawasan dorang. Kadang-kadang rakyat ni dia tidak pergi pemaju mukim, dia direct dengan saya. Dan satu lagi perubahan yang saya buat di pejabat pada waktu itu, setiap pengurus JKK kami ada mesyuarat bersama 3 bulan sekali mesyuarat, 2 bulanan, 2 bulan sekali. Jadi disebabkan dia ramai pengurus itu, jadi saya bagikan kepada 4 mesyuarat mengikut mukim. Jadi dia ada 5 mukim, tapi ada 2 mukim tu yang agak kecil, jadi saya gabungkan. Jadi setiap 2 bulan tu saya akan tanya pengurus JKK apa masalah di kampung. Jadi yang lain dengar kadang-kadang masalah sama, di kampung lain pun sama juga masalah. Jadi mereka akan berkongsi, kami akan berkongsi macam mana penyelesaian masalah itu. Dan setiap kali mesyuarat 2 bulanan tu, minit mesyuarat saya akan bawa berjumpa YB. Saya akan bagi tahu YB apa masalah-masalah. Jadi dia pun tahu masalah yang berlaku di kampung, sebab ada report daripada pengurus JKK, dan apa yang boleh saya selesaikan masa itu saya selesaikan. Contohnya ada laporan bahawa ada tiang elektrik tu sudah hampir-hampir jatuh. Saya telefon terus kepada SSB, bahagian komunikasi korporat di depan. Dalam masyarakat tu saya terus telefon supaya saya tidak lupa. Kadang-kadang terlupa. Saya telefon terus bagi tahu dia. Jadi kita report terus dengan pihak yang berkenaan lah. Jadi bagi saya itu sangat-sangat efektif untuk membantu masalah rakyat. Sebab kita ada jadual berkala. Setiap 2 bulan kita mesyuarat dengan pengurus JKK, dan setiap minggu kita bermesyuarat dengan pemaju mukim staff kita yang di bawah kita tu. Dan ada satu CDO, satu sebenarnya staffnya ada 9 orang begitu. Jadi kita mesyuarat, ada masalah kita fikirkan bersama apa macam penyelesaian dia. Kadang-kadang semula saya sebagai di sana, ada juga yang staf yang tidak bersetuju dengan saya sebab saya perempuan. Cabaran dia sebagai ketua sebagai ketua dan perempuan. Sebagai pelayanan YT.
Sebab kita ni kita mau benda tu selesai. Kadang-kadang kita bertegas ni sebab kita tahu keadaan tu mendesak, kita bertegas. Jadi ada staf yang tidak dapat menyebab ketegasan kita. Ada staf yang rasa macam selama ini mungkin diorang bekerja yang ikut masa diorang kan. Jadi bila ada yang kontrol, saya mau laporan itu begini, saya mau laporan ini, bila jadi diorang rasa macam tertekan ataupun ada yang push diorang kan. Jadi ada yang tidak selesa. Tapi bagi saya sebagai ketua pejabat waktu itu, saya mau apa yang masalah itu dapat kita bantu. Mungkin saya tidak dapat selesaikan 100%, tapi kita boleh meringankan masalah itu. Jadi itulah pengalaman saya dari bermula sebagai setiausaha kerja, penolong setiausaha bahagian, setiausaha bahagian, eko wanita, sebagai ahli majlis tertinggi, kemudian dalam pekerjaan sebagai setiausaha sulit kepada menteri, pegawai tugas-tugas khas kepada menteri, kemudian di UPPM sebagai PPM. Jadi cukup panjang betul perjalanan dalam karier politik 24 tahun dalam 24 tahun. Jadi kadang-kadang orang bilang 24 tahun kamu ni macam lama sudah dalam politik. Betul, sebab keluar universiti dia terus bergiat aktif dalam politik. Dan minat dalam politik itu diterjemahkan lagi dengan Puan Regina menyambung Master in Science Politik ke UKM dan bergerasi pada tahun 2021. Tapi setaku seru itu, ini ada detik yang sangat cukup besar dalam hidup Puan Regina. Bila mana telah diminta untuk menggagas tanggungjawab bagi untuk pertanding Lidur Paginakan yang sebelum ini kursi tersebut memang dimenangi oleh Takok, tapi Pembohomat Pilih Madikir telah memilih parti Altai dan akhirnya diberi tanggungjawab sebagai seorang wanita untuk merebut semula kursi tersebut. Jadi boleh pun ceritakan bagaimana latar masa pada waktu itu dan bagaimana mungkin persiapan, kesiapsiagaan dan bagaimana pimpinan tertinggi pun memberikan kepercayaan kepada Puan Regina. Ya, okey. Saya flashback lah daripada tahun 2013 hingga 2018 tu, masa saya PPM tu. Masa saya PPM itu sebenarnya sebelum Datuk Suringan meninggal, 2 tahun sebelum dia meninggal, dia sudah bagi tahu dengan saya bahawa itu merupakan last term bagi dia dan dia minta saya bersedia untuk menggantikan tempat beliau. Jadi pada 2018 semasa selepas kematian Datuk Suringan tu, Pilihan Raya Negeri, sebenarnya saya sudah cukup bersedia pada waktu itu 2018, okay? Dan saya juga telah dipanggil oleh kepimpinan parti untuk bersedia sebagai calon pada waktu itu. Tapi pada akhirnya mungkin belum rezeki saya. So pada 2018 itu parti mencalonkan nama yang baru lah untuk kawasan Dun Paginakan. Jadi bagi saya menganggap itu semua sebagai belum rezeki saya lagi, ya. Dan saya masih stay dalam APKO. Tidak lompat, saya tidak akan lari. Tidak kecewa diri. Kalau bilang tidak kecewa langsung tu, itu tipu lah kan. Sebagai manusia yang ada perasaan, memang ada agak kecewa. Tetapi bagi saya selalu berfikiran positif bahawa itu belum masa saya dan belum rezeki untuk saya. Jadi saya ambil keputusan untuk rehat sekejap sebab saya pun rasa agak penat waktu itu, sebab daripada tahun 2000 sehingga 2018 tu belum rehat lagi dalam politik, sentiasa memainkan peranan aktif dalam parti. Jadi saya ambil keputusan untuk rehat sekejap. Jadi bila saya ambil keputusan untuk rehat itu, saya merasakan ini ada masa saya, peluang saya untuk further study. Jadi
Saya ambil keputusan pada 2019 itu untuk apply Master in Science Politics sebab saya sebenarnya sangat curious waktu tu mau tahu apa yang diajar dalam sains politik dalam universiti sebab bagi saya politik ini hands on apa yang kita on the ground sebab saya terlibat dalam politik ni bermula dari akar umbi. Jadi saya lebih macam cenderung untuk mengetahui apa yang sebenarnya diajar dalam sains politik. Jadi saya berkeputusan 2019 tu untuk melanjutkan pelajaran ambil master sains politik di UKM. Jadi semester pertama tu saya pindah pergi Semenanjung, saya stay di Putrajaya. Saya kebetulan masa saya menjawat jawatan di Putrajaya tu saya beli satu unit apartmen di sana lah. Jadi 2009 tu saya di sana. Kemudian habis semester pertama tu semester kedua bermula dan COVID bulan Mac kan. So saya balik, saya dapat nasib lagi saya dapat 18 hari bulan 3 tu flight untuk balik ke Sabah sebab selepas tu tutup. Jadi saya balik dan universiti semua memulakan sesi pengajaran melalui online. Jadi saya online di rumah sehingga bulan September. Jadi habis je exam tu, semua ini berlaku. Lepas exam, tiba-tiba keadaan politik di Sabah dia ada gangguan. Jadi habis dia exam tu saya dapat call daripada presiden parti pada waktu tu. Dia minta saya untuk bantu tengok-tengok semua keadaan on the ground di Tanau sebab Tahun itu masih bawa Dato' Seri Madius. yes, Dato' Seri Madius. Pada masa itu APCO di Ranau itu dia punya cabaran adalah pertama ketua bahagian Dato' Iwadibin dia letak jawatan dan berpindah parti. Kemudian APCO di Ranau itu dipimpin oleh Yang Berhormat Dato' Abidin. Kemudian pada pergolakan politik pada 2020 tu Dato' Abidin mengambil keputusan untuk keluar dari APCO. Jadi APCO di Ranau tu macam sudah jatuh di timbah tangga. Okay, sudah ketua bahagian pertama sudah berpindah, kemudian ketua bahagian yang kedua lagi. Dan masa itu saya sudah macam tidak aktif dalam politik sebab sudah 2 tahun saya tidak masuk kampung lagi kan. And then bila saya survey on the ground memang agak pucar kacir lah APCO pada waktu itu sebab bila dua pemimpin meninggalkan parti dalam masa yang sangat dekat itu, saya rasa morally ahli-ahli APCO tu di Ranau tu dia orang sangat down, sangat terkesan. Jadi bila saya masuk kampung tanya-tanya, banyak sudah ahli-ahli tu yang macam bingung. Diorang pun tidak tahu apa macam lagi sebab dalam masa yang singkat dua ketua bahagian mengambil keputusan untuk meninggalkan parti APCO. Dan kepimpinan parti panggil saya dan mereka katakan, Georgina, kamulah calon di sana. Pada mulanya saya tidak bersetuju lah, saya tidak mahu sebab saya masa itu sebagai student lagi, student master belum siap menyelesaikan, baru semester 2 dalam cuti semester. Tetapi dalam keadaan begitu saya memikirkan parti juga. Kalau saya tidak pergi sebab menurut kepimpinan tu tidak ada orang lagi yang boleh diorang suruh. Sebab saya lah yang kira ada senior dan ada pengalaman di on the ground. Kalau secara peribadi pada waktu itu saya tidak mahu sebab saya tidak ada persediaan. Saya sudah belajar dan saya sudah meninggalkan politik dalam masa 2 tahun itu. Jadi saya tidak bersedia sebenarnya, betul-betul saya tidak bersedia. Tapi bila memikirkan parti
Jadi saya terima dan saya anggap itu sebagai proses pembelajaran lah. Memang pada waktu itu sebab dia tu pilihan raya mengejut. Iya, betul. Jadi persediaan tu memang tidak ada langsung. Boleh dikatakan zero persediaan pada waktu itu. Jadi pengalaman dia waktu itu walaupun dalam keadaan yang kucar kacir begitu dengan COVID lagi, jadi saya rasa saya terpanggil untuk memikul tanggungjawab untuk parti. Walaupun pada waktu tu saya sudah tidak ada jawatan langsung dalam parti, sebab saya tidak saya bagi tahu saya minta cuti. Jadi mereka sebenarnya kepimpinan menawarkan saya jawatan pada waktu itu di peringkat AMT, tapi saya tidak bersedia lah. Jadi pada 2020 tu memang boleh dikatakan saya tidak ada persediaan langsung, bidan terjun terus. Jadi tapi walaupun dalam keadaan begitu kita bersyukur juga, ternyata masih ada lagi orang menyokong kita juga pada waktu itu, dan dengan keadaan suasana yang kelam kabut, dengan suasana punya COVID-19 lagi, jadi itulah pengalaman saya pada waktu itu. Itu juga memang bukan satu tanggungjawab yang mudah ya, buat bertanding 9 penjuru. Betul, salah satunya wanita. Dan saya pun menduduki tempat keempat daripada 9 calon yang bertanding ya. Jadi walaupun sebagai satu pengalaman yang tidak dijangkar, tapi ini sebagai satu permulaan kepada satu tanggungjawab yang cukup besar di mana Puan galas pada waktu sekarang. Ya, Sebagai seorang ketua bahagia dengan segenap pengalaman dan sekarang sudah pun menggenggam ijazah master dalam sains politik. Jadi saya ingat untuk kedepannya Puan, bagaimana mungkin Puan lihat senario politik pada masa akan datang, dan dari sisi kepimpinan yang dikerajui oleh seorang wanita di daerah Lanao. okey, dari segi kepimpinan parti ini, daripada 2020 sehingga 2024 dalam parti apapun sudah ada perubahan, di mana presiden pun sudah berubah dari Datuk Seri Panglima Madius kepada Datuk Iwan Benedict. Jadi dan suasana politik sudah berbeza. Pada 2020 tu APCO bertanding bersama Warisan, yang dikenali sebagai Warisan Plus, adalah pembangkang kepada Kerajaan Persekutuan pada 2020. Dan pada masa sekarang ini APCO sebagai satu parti dalam Pakatan Harapan yang memimpin di peringkat persekutuan, di mana Datuk Sri Anwar sebagai ketua PH juga sebagai Perdana Menteri. Jadi suasana politik ini sudah berubah daripada 2020. Jadi saya melihat PRN 16 ini yang boleh berlaku bila-bila masa akan wujud satu suasana yang berbeza dengan 2020. Ya. Dengan ke-17. 17 ya, ke-17 dia punya suasana tu akan berbeza. 100% berbeza dengan 2020, dengan 2024. Jadi kita tidak boleh menganggap apa yang berlaku pada 2020 tu akan berlaku, yang keputusan itu akan sama dengan 2024, sebab pengundi pada 2020 tu belum ada lagi undi 18. Sekarang ini ada undi 18. Sebagai orang politik, pemimpin politik, cabaran saya rasa pada masa sekarang ini adalah bagaimana kita memberi kesedaran politik kepada pengundi-pengundi yang 18 nih. Bagaimana mereka sebagai warga negara Malaysia menggunakan hak mereka itu dengan
bertanggungjawab. Jadi itu kesedaran politik untuk generasi muda. Sebab generasi muda ini 18 fresh daripada sekolah, yang 18 ni mungkin pengetahuan politik mereka pun tidaklah mungkin tidak berapa tahu pasal politik. Mungkin tahu juga, tapi secara secara umum saja begitu. Tapi mereka merupakan antara golongan pengundi yang besar, ya. 18. Sedangkan yang kita dulu pun bila undi 21 pun masih lagi masih lagi tidak tahu apa pasal politik. Jadi bagi saya tanggungjawab kita sebagai pemimpin politik adalah memberi pengetahuan kepada pengundi muda, tanggungjawab mereka, sebab mereka mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai pengundi warga negara Malaysia. Ini undi ini bukan untuk suka-suka, tapi undi untuk menentukan masa depan corak kepimpinan di negeri Sabah ini. Jadi dalam masa yang sama ni kita pun menghadapi pengundi-pengundi rakyat yang di bawah ini yang masih lagi menganggap undi ini kadang-kadang adalah, minta maaf lah, ada yang undi ini sebagai masa pilihan raya ni masa diorang mau cari duit. Ya, jadi itu persepsi kita kena bantu untuk mereka ubah supaya mereka lebih bertanggungjawab dan menggunakan hak mereka ini secara betul lah, secara betul. Bukan kita undi untuk duit, bukan undi untuk suka-suka, tapi orang undi untuk menentukan corak ataupun pemerintah untuk negeri dan juga negara. Okay, baik Puan. Dan saya maksudnya kita mau tanya sebenarnya cuma masa dalam cemburu itu, dan mungkin Puan ada kata-kata nasihat terakhir kalau boleh kita tujukan kepada golongan wanita muda yang boleh mencontohi Puan selama 24 tahun dalam ekonomi, terjun dalam politik secara sepenuh masa. Mungkin apa saranan kepada mereka yang berminat dalam bidang politik ini? Karena kita nampak sekarang kita semakin ketandusan pemimpin muda, khususnya yang mempunyai karisma, berpendidikan, yang boleh mengolah satu isu, menggarap apa juga permasalahan itu dengan baik, dan akhirnya dijadikan contoh teladan kepada masyarakat, seperti mana yang Puan telah tunjukkan pada masa yang lalu, dan insyaAllah pada masa akan datang juga bertulisan begitu. Jadi apa saran Puan kepada golongan muda, khususnya wanita yang ingin mencoba bidang politik? Ya, memang politik ini satu bidang yang selalu orang macam takut untuk ceburi, apalagi sebagai wanita, sebab sebagai ahli politik wanita ni cabaran dia ni jauh lebih besar daripada ahli politik lelaki. Dia dari segi pandangan masyarakat, dari segi bias masyarakat, tetapi kita memerlukan wanita sebagai terlibat dalam pembuat keputusan, dalam membantu negara untuk dan juga negeri untuk melahirkan pemimpin wanita ini. Kita mintalah wanita yang ada di luar sana, ada di sama ada di peringkat akap umbi ataupun peringkat lebih tinggi itu, untuk memberanikan diri mencuburi dalam bidang politik ini. Sebab kita memerlukan wanita-wanita ini, sebab di Malaysia ini sendiri pun saranan untuk 30% penglibatan wanita yang pada 90 yang dicetuskan pada 1990 itu belum lagi mencapai sasaran dia. Kalau di peringkat parlimen tu saya rasa baru 28 daripada 222 dalam 13% lebih. Kalau di negeri Sabah ni 6 daripada 73, 9 daripada 79. Jadi masih lagi di bawah 10%, baru 8%. Jadi
Kenapa wanita perlu terlibat? Sebab bila wanita ada kedudukan dalam politik sebagai pembuat hukum dasar, uh, kita akan lebih memahami dasar-dasar itu yang untuk wanita. Ya, bila kita terlibat dalam di sana, kita punya pemikiran dan kita punya sensitivity ini lebih kepada keluarga dan wanita. Ya, jadi kadang-kadang ada orang bilang, kenapa ni lelaki program-program ini lebih cenderung pada lelaki? Sebab tidak ada penglibatan wanita dalam merancang program-program itu. Jadi kita perlukan penglibatan wanita, tidak kiralah di peringkat mana, dalam seluruh peringkat. Jadi wanita terlibat dalam politik, memang cabaran dia agak besar, tetapi kita perlu yakin, bahawa kita juga adalah berkemampuan, sama seperti pemimpin lelaki. Jadi saya menyuruhlah pada wanita-wanita di sana, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita beranikan diri, libatkan diri dalam politik, sebab kita adalah sebahagian daripada politik juga. Ya, kadang-kadang orang bilang, saya tidak mau tu politik sebab begini. Sebab mereka nampak yang mungkin tidak bagus. Tapi sebenarnya kita tidak boleh hidup, kita ni tidak boleh lari dari politik. Sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita ini hidup dalam politik tu memang sebahagian daripada kehidupan kita lah. Macam politik pejabat, politik di mana-mana pun kan. Jadi kita sebahagian daripada itu. Jadi daripada kita menurut siapa keputusan yang dibuat, lebih baik kita menjadi sebahagian daripada pembuat dasar, pembuat keputusan itu, supaya kita terlibat sama dan kita boleh membuat satu dasar atau keputusan yang in favor kepada wanita. Jadi itulah saranan saya, dan saya pun sangat mengharap ada pemimpin-pemimpin wanita yang muda untuk menonjolkan dirilah dan jadi pelapis. Ya, dan juga jadi pelapis, sebab memang seperti yang Saudara Zun cakap dulu, saya pun tidak nampak lagi ada wanita yang lebih ke hadapan yang pelapis ni lah. Jadi saya pun sangat berharaplah pada wanita muda untuk menonjolkan diri, mengambil peranan dalam politik. Ya, terima kasih Puan Regina. Saya sudah berdaya mengupas topik kita pada podcast kali dengan begitu baik sekali, dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Regina dalam meluangkan masa dan waktu pada hari ini dan sudi berkongsi tentang perjalanan di karier politik beliau dan juga buah fikiran sebentar tadi. Mudah-mudahan kita harapkan Puan Regina sendiri akan mampu untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi lagi dalam politik ini, dan kita juga memerlukan lebih ramai politik tiga orang asal untuk dikonjolkan ke peringkat, bukan saja di peringkat negeri, di peringkat persekutuan. Ada keseimbangan antara pembuat keputusan, modika, orang asal, dan ya kita memang memerlukan suara-suara yang memahami jiwa dan nadi rakyat daripada bawah. Terima kasih sekali Puan Regina. Terima kasih juga telah menjemput saya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita akan dapat teruskan lagi kerjasama, dan juga mungkin barangkali ada jemputan yang seterusnya pada masa akan datang, mengupas topik yang lebih khusus tentang pimpinan dan wanita ini, insyaAllah. Baik, terima kasih semua atas perhatian dan juga kebersamaan sepanjang podcast ini dijalankan. Sampai jumpa lagi di Kamonlah Podcast pada episod yang akan datang. Randi Perubahan.